Mansuh pencen perlu pindaan perlembagaan. Malaysia kemukakan hujahan lisan perbicaraan kes di ICJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebarang langkah dan cadangan bagi memansuhkan pencen wakil rakyat dan menteri memerlukan pindaan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia kerana perkara itu sudah terikat dengan perjanjian dan jaminan perlembagaan. Perlembagaan tidak membolehkan kita membatalkan apa yang telah dipersetujui sebelum ini. Yang kita nak mulakan ialah peraturan baru yang boleh berkuat kuasa setelah diputuskan bagi jawatan-jawatan baru. Ini termasuklah jawatan-jawatan politik. Itu cadangan kita yang akan kita bentangkan di Jemaah Menteri dan kemudian tentunya di Parlimen kerana melibatkan beberapa pindaan undang-undang. Dalam pada itu, ahli politik atau kaki tangan kerajaan yang menerima beberapa pencen wajar memilih hanya satu pencen sahaja untuk diterima dan menolak yang lain. Perdana Menteri berkata, langkah itu dilihat sebagai memenuhi tanggungjawab moral mereka. Dari segi moral, orang yang mendapat gaji menteri besar dan kadang ataupun pekerjaan jabatan kerajaan 3-4 pencen, mungkin melihat keadaan begini memenuhi tanggungjawab moral dia untuk menolak pencen yang lain dan memilih satu. Itu mungkinlah, terserah pada mereka. Datuk Seri Anwar menyatakannya selepas majlis perasmian sambutan Jubli Intan ulang tahun ke-60 Zon Negara di Gombak. Susulan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung konflik Palestin-Israel di mana tiada sebarang arahan gencatan senjata. Perdana Menteri menyatakan keputusan itu meskipun tidak memihak sepenuhnya kepada penduduk Palestin, namun ia mempamerkan pendirian jelas daripada ICJ mengenai konflik tersebut. Walaupun menurut teman-teman dari Palestin atau Gaza tidak memenuhi sepenuhnya, tetapi sekurang-kurang jelas pendirian ICJ mengutuk serangan dan mendesak supaya dihentikan serangan dan disegerakan bantuan kemanusiaan. Dan Malaysia akan terus memantau dan lakukan apa sahaja seperti mana yang disuarakan oleh Menteri Luar di sidang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York beberapa hari yang lalu. ICJ pada Jumaat mengarahkan Israel mengambil semua langkah dalam kuasanya untuk mencegah tindakan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, namun tidak mengarahkan gencatan senjata. Dalam pada itu, menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan, Malaysia dijadualkan mengemukakan oral submission atau hujahan lisan bagi perbicaraan kes di ICJ pada 22 Februari ini. Malaysia amat mengalu-alukan ketetapan ini. Ini selaras dengan segala apa jua langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia yang telah pun melihat kekejaman di Gaza ini sebagai satu genocide, pembunuhan beramai-ramai. Ya? Jadi alhamdulillah langkah sementara ini kita harap supaya Israel selaku party state ataupun negara yang menandatangani Convention Genocide 1948 tersebut akur kepada keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ini. Ya? Susulan cadangan MKT UMNO untuk menubuhkan segera Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil bersetuju dan akan bangkitkan perkara tersebut dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Tapi saya nampak keperluannya lebih dari itu, contoh dari segi keselamatan sosial dan melalui perkeso dan juga lain-lain bentuk yang perlu. Jadi saya rasa ada kewajaran dan saya boleh setuju dengan pandangan ini. Saya alu-alukan dan insya-Allah
saya akan cuba bincang dengan sahabat saya yang Muhammad, sebab dia melibatkan beberapa ahli parlimen ataupun beberapa menteri dan kementerian. Jadi insya-Allah kita harap dalam mesyuarat jemaah menteri minggu depan kita akan dapat bincangkan. Beralih ke perkembangan tanah runtuh di Cameron Highlands, 2 lagi mayat ditemukan petang tadi. Manakala mayat mangsa ketiga ditemukan pada pukul 12.15 tengah hari. Ini menjadikan 5 mayat telah berjaya ditemukan setakat ini. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands, DSP Azri Ramli berkata, mayat dikesan oleh anjing pengesan Jabatan Bomba dan Penyelamat berhampiran Sektor C, iaitu lokasi penemuan mayat pertama semalam. 2 mayat yang ditemukan semalam juga telah dikenal pasti sebagai Loh Hafi, 36 tahun dan Ki Shing Om, 48 tahun. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Hajah Kalsum Cameron Highlands untuk tindakan lanjut. Dan ini pula perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu berkurang kepada 1,300 penduduk yang masih ditempatkan di 12 PPS. Setakat ini 3 daerah terjejas iaitu Dungun, Hulu Terengganu dan Besut. Banjir di Setiu pulih sepenuhnya. Bagaimanapun di Dungun mencatatkan peningkatan penduduk terjejas banjir iaitu 1,191 orang. Manakala lain-lain daerah seperti Besut dan Hulu Terengganu menunjukkan penurunan ketara. Di Johor, jumlah penduduk terjejas di Kota Tinggi dan Mersing meningkat kepada 235 orang di 2 buah PPS, iaitu di Kompleks Taman Negara Endarompin dan di PPS Sekolah Kebangsaan Mawai. Manakala jalan di lingkaran Kahang Barat Keluang serta Jalan Mawai Lama Kota Tinggi masih ditutup kepada semua kenderaan. Di Kelantan, penduduk terjejas banjir berkurang kepada 104 orang, membabitkan 26 keluarga di 1 PPS di daerah Tanah Merah, melibatkan Sekolah Kebangsaan Lalang Pepuyu. Sementara itu, Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas masih melebihi paras bahaya. Ini pula di Pahang, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 28 orang melibatkan daerah Rompin. Kesemua penduduk terjejas kini berlindung di 2 PPS, iaitu di Balaraya Kampung Rekuh menempatkan 22 orang dan SK Buluh Nipis 6 orang penduduk. Sumbangan sebanyak RM1,000 kepada waris 3 kanak-kanak yang mati lemas selepas mandi di kolam latihan kem Batu 5 Mentakap Pahang oleh pihak Tentera Darat Malaysia. Ketiga-tiga mangsa merupakan anak anggota tentera yang bertugas di kem tersebut. Ketiga-tiga mangsa ialah Amar Muklis Muhammad Anizan berusia 13 tahun, Aiman Syafiq Sudirman dan Muhammad Syafiq Aswad Syahril Naim, masing-masing berumur 11 tahun. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan, ketiga-tiga mangsa akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing untuk pengebumian.
bahagia, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bertemu kembali. Malaysia Airlines menambah sebanyak 124 penerbangan domestik dan antarabangsa bermula Februari hingga Mac 2024. Ini berikutan permintaan perjalanan yang tinggi sempena Tahun Baharu Cina dan cuti sekolah. Selain itu, syarikat penerbangan itu akan menambah sebanyak 12 pesawat sepanjang Tahun Baharu Cina untuk penumpang Kota Kinabalu, Kuching dan Pulau Pinang. Penerbangan berjadual strategik tambahan ketika Tahun Baharu Cina dan cuti sekolah akan datang itu menawarkan pilihan dan kemudahan yang dipertingkat, mencerminkan dedikasi Malaysia Airlines untuk memastikan setiap perjalanan lancar. Pasaran getah tempatan dijangka stabil minggu depan. Ini disokong oleh permintaan kukuh walaupun stok agak terhad berikutan musim hujan. Bekas Presiden Persatuan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Loh berkata, kecenderungan untuk latex pukal bergerak lebih tinggi dan getah kering akan kekal kukuh menjelang musim cuti di pasaran China sempena Tahun Baru Cina. Justru aktiviti pembelian mungkin terhad kepada penambahan stok secara berterusan. Sepanjang minggu ini, pasaran getah tempatan kebanyakannya positif dengan latex pukal melonjak 5.56%. M-Bank Islamik menyokong usahawan mikro tempatan menerusi program iTekad. Inisiatif ini diperluas selepas kejayaan program iTekad M-Bank Islamik sebelum ini di negeri Selangor dan juga Johor. Melalui kenyataan, institusi kewangan itu memaklumkan pengagihan modal awal berjumlah RM250,000 kepada penerima di Perak dilaksanakan menerusi program iTekad terkini. Inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama Sekretariat Usahawan Negeri Perak dan disokong Bank Negara. Program iTekad ialah inisiatif pendanaan gabungan yang menyediakan pembiayaan mikro, wang modal serta pembelajaran kemahiran tambahan dan latihan berstruktur kepada usahawan mikro berpendapatan rendah. Kebergantungan terhadap peranti pintar dan internet kini jadi sebahagian keperluan seharian. Namun, penggunaan secara berlebihan dan tidak terkawal mengancam kesihatan mental, khususnya di kalangan golongan muda. Wartawan Suhail Muhammad Noor ada laporannya. Saudara, statistik yang diperoleh melalui tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti melaporkan sebanyak 5.6 juta remaja mengalami isu kemurungan dan separuh daripadanya adalah berpunca daripada di sebalik kemajuan digitalisasi pada masa kini. Berapa lama tempoh penggunaan telefon awak pada mungkin untuk sehari? Saya 6 jam rasanya. Lebih kurang macam tu lah. Boleh kata dalam satu hari tu memang banyak main phone. Kalau saya dalam lebih daripada 5 jam sehari. Saya rasa lebih juga, macam 6 jam, 7 jam macam tu lah. Kajian pasca pandemik mendapati media sosial mempengaruhi tahap kemurungan pelajar yang sukar beradaptasi semula kepada kuliah secara fizikal. Mengikut kepada kes-kes kaunseling, iaitu kes kesihatan mental yang dikendalikan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling seluruh sistem UiTM, 38% daripada kes kesihatan mental adalah kes kemurungan. Statistik ini adalah bagi tahun 2023 lah. Dan sebenarnya daripada data yang saya lihat, kes kemurungan, kes kesihatan mental dan yang lain-lain tu juga meningkat dari tahun ke tahun sebenarnya. Bagi mengatasinya, pengguna perlu bijak menggunakan media sosial ke arah kebaikan. Selain itu, saya juga percaya bahawa kita menggunakan media sosial ini kepada arah yang lebih baik. Contohnya, mempromosikan perkara-perkara ilmiah, mempromosikan perkara-perkara akademik. Penyusunan masa tu and also priority tu sangat penting. Okay, kita terlibat dengan mana-mana organisasi atau mana-mana persatuan untuk meningkatkan kepimpinan kita. Perkembangan emosi yang baik dalam kalangan remaja juga perlu ditingkatkan. Secara tidak langsung, menyumbang kepada perkembangan kesihatan mental yang lebih positif.
kita sepatutnya berinteraksi secara fizikal dengan diorang dengan lebih kerap. Jangan duduk menyendiri lagi. Kita dah nombor kurang lah dari segi pembelajaran secara digital tu. Jadi kita cuba untuk bersama dengan rakan sebaya kita secara fizikal intact itu, kerana mata bertetang mata, human touch itu lebih bermakna dan memberi rasa yang lebih positif. Secara asasnya, penggunaan teknologi digital yang lebih seimbang perlu dipraktikkan. Di sebalik cabaran perubahan teknologi serba pantas, tumpuan terhadap kesihatan mental pengguna tidak boleh diabaikan. Laporan Suhil Muhammad Nur, RTN.